InsyaAllah kita akan teruskan siri pengajian kita Talbisul Iblis. Dan kita masih bicarakan bab yang kelima daripada Talbisul Iblis. Tapi dalam terjemahan kitab Talbisul Iblis yang kita pelajari itu bab yang kelima mungkin hanya membicarakan tentang Talbisul Iblis yang berkaitan dengan akidah dan beragama, yakni talbis iblis terhadap golongan ahli filosofi, talbisul iblis terhadap golongan fahaman ad-dahriyah, naturalis, talbis iblis terhadap apalagi satu golongan sufi, kemudian talbis iblis terhadap tidak banyak saya fikir dalam buku itu. Sesungguhnya dalam buku aslinya sangat banyak di sini. Jadi talbisul iblis terhadap golongan ahli sufi, ahli filsafat, golongan naturalis, golongan tanasuh yang mempercayai adanya reinkarnasi, penyembah berhala, penyembah api, matahari, golongan jahiliyah, talbis iblis terhadap pengingkar kenabian, talbis iblis kepada Yahudi, Nasrani, Majusi, talbis iblis terhadap orang yang mengingkari hari kebangkitan, talbis iblis terhadap golongan Khawarij dan Syiah Rafidah, dan juga ada talbis iblis terhadap golongan Batiniyah. Untuk kali ini kita akan pelajari yakni talbis iblis atau tipu daya iblis yang berkaitan dengan akidah dan beragama, yakni talbis iblis terhadap golongan Batiniyah, ahlul Batiniyah. Lagi sekali mungkin dalam terjemahan itu tidak disebutkan, tapi nampaknya golongan fahaman aliran Batiniyah yakni memang ada sejak dari dahulu lagi, mungkin di negeri kita atau paling tidak di Asia Tenggara. Golongan Batiniyah satu fahaman agama, satu aliran kepercayaan yang menisbahkan dirinya kepada Islam, tetapi ia fahaman akidah dan agama yang sesat. Sedikit pengenalan tentang golongan Batiniyah ini atau fahaman Batiniyah. Daripada segi sejarahnya,
bahwa fahaman batiniah atau golongan batiniah ini telah muncul pada zaman Khalifah Abbasiyah lagi, tepatnya pada zaman pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun, lebih kurang pada tahun 198 Hijriah yang lalu. Dan kemudian fahaman ini tersebar begitu meluas pada zaman pemerintahan Al-Mu'tasim, masih juga Khalifah Abbasiyah, pada tahun 218 Hijriah. Mengikut setengah ulama, gerakan atau golongan fahaman aliran batiniah ini, yakni diasaskan oleh sekumpulan orang, termasuklah yang pengasasnya yang bernama Maimun bin Daishan, Maimun bin Daishan, yang lebih dikenal sebagai Al-Qaddah. Ia berpusat di Baghdad, negeri Irak pada waktu itu. Dan gerakan ini berkembang begitu pesat sekali pada masa itu, khasnya di bandar-bandar atau kota-kota Islam di Asia Barat. Maka banyaklah orang-orang yang berpengaruh, yang terpengaruh dengannya, lebih-lebih lagi daripada golongan Syiah. Ini karena sedia maklum, ajaran Syiah dan ajaran batiniah ini pada dasarnya mempunyai persamaan dari satu segi, daripada sudut aspek takwil terhadap ayat-ayat Al-Quran. Dan begitu terus berkembang hingga merata dunia, dan fahaman ini mempunyai banyak nama, dan ini salah satu daripada ciri khas fahaman yang sesat sebetulnya. Ajarannya sama tetapi mempunyai nama yang berbeza. Ajaran sama tetapi namanya berbeza. Apakah sebenarnya dimaksud daripada ajaran atau fahaman batiniah ini? Bagaimana asal usulnya? Saya katakan tadi bahwa ajaran ini jadi muncul kerana kebebasan mereka mentakwil ayat-ayat Al-Quran sesuka hati, dan mereka percaya bahwa setiap ajaran syariat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai ajaran zahirnya dan juga mempunyai ajaran batinnya. Ada ajaran batinnya. Maksudnya, kepercayaan kaum batiniah secara umumnya yakni dibentuk atau wujud oleh sebuah satu cara berfikir bahawa setiap yang zahir pasti mempunyai aspek batin. Setiap yang zahir pasti mempunyai aspek batin. Dan aspek batin itulah yang
menjadi hakikat bagi sesuatu, itulah yang asli. Mereka tidak terlalu mengindahkan aspek zahir. Dalam segala aspek, cara pandang mereka, worldview mereka, melihat yang batin adalah satu keutamaan, sehingga dengan mudah mereka menggugurkan syariat. Dipanggil iskotus syariah, menggugurkan syariat. Sebagai contoh umpamanya, mereka berpendapat bahawa yang penting dalam solat itu, dalam kewajiban solat itu adalah ingat kepada Allah. Bukankah Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, Aqimis solata li dzikri, dirikan solat itu untuk mengingati aku. Jadi inti daripada solat ialah ingat kepada Allah. Itu inti dia, itu hakikatnya, itu batinnya. Adapun gerakan-gerakan tubuh badan, ada berdiri, ada rukuk, ada sujud, ada angkat tangan, ada bacaan itu, bacaan ini, kata mereka itu hanyalah ajaran-ajaran yang bersifat zahir. Intinya adalah lidzikri, mengingati Allah. Kata mereka, secantik manapun gerakan-gerakan jasmani seseorang ketika solat, sefasih manapun bacaan yang mereka baca semasa solat, tetapi bila solatnya tidak membuat orang tadi, tidak menjadikan orang tadi zikrullah, ingat kepada Allah, merasa dekat dengan Allah, solatnya sia-sia. Sebaliknya, bagi mereka yang telah dapat sentiasa mengingati Allah dan tidak pernah melupakan walaupun sesaat, maka dia tidak perlu lagi solat. Sebab solat tujuannya untuk mengingat. Bagi mereka yang dah ingat, dia sudah tidak perlu, sebab solat hanyalah zahir. Sehingga kita selalu dengar mungkin, ya kita mungkin nampak saja tidak solat, tapi hakikatnya dia dah solat. Bulan Ramadan, nampak aja orang tu tidak berpuasa, tapi secara batiniah, hakikatnya dia dah puasa. Jadi yang penting dalam solat, mesti ingat Allah. Tidak perlu melaksanakan syariat solat dengan syarat rukunnya yang bermacam-macam yang perlu dipenuhi. Sebab tadi saya katakan, dalam keyakinan ahlul batiniyah, yang penting dalam solat ialah zikrullah. Ini satu proses yang dipanggil iskotus syariah. Iskotus syariah yakni menggugurkan syariat. Satu persatu syariat nanti akan dihilangkan. Sehingga syariat mungkin bagi mereka hanya sesuai bagi orang yang baru memeluk agama Islam. Ataulah katakanlah bahasa mereka, syariat hanya sesuai bagi orang awam. Bagi orang yang bukan lagi orang awam, tapi sudah masuk dalam kumpulan orang, apa dipanggil? Orang khas, orang khawas, maka solat sudah tidak lagi diperlukan. Tidak diperlukan. Jadi pengguguran terhadap syariat atau isqatus syariah mereka lakukan secara
berperingkat. Bagi orang yang mula-mula baru memeluk atau mengikuti fahaman ini, mungkin mereka masih diwajibkan untuk melaksanakan semua perintah agama. Dia masih wajib solat, dia masih wajib puasa, atau wajib melakukan apa semua bentuk syariat yang Allah perintahkan. Namun jika seseorang telah mencapai tingkat yang tertentu dalam fahaman ahli batiniah ini, maka mereka terbebas daripada taklif syariat. Dia terbebas daripada taklif syariat. Taklif maknanya bebanan. Terbebas daripada perintah dan larangan. Tidak ada lagi kewajipan beribadah kepada Allah dengan bentuk amalan-amalan zahiriyah, karena mereka telah beribadah kepada Allah dalam bentuk batiniah. Dalam bentuk batiniah. Mereka yang telah mencapai tingkatan tertentu, umpamanya jadi orang-orang yang khas atau orang yang khawas, yang telah memiliki pengetahuan batiniah yang luas, tidak lagi, saya kata tadi, wajib atau dalam istilah lain gugur taklif syariah terhadap mereka. Kelompok ini juga di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah disebut sebagai golongan ibahiyun namanya. Ibahiyun. Alif ba alif ha ya waw nun. Ibahiyun. Fahamannya dipanggil ibahiyah. Ibahiyun fahamannya dipanggil ibahiyah. Kerana mereka membolehkan larangan-larangan syarak untuk dikerjakan. Ibahiyun daripada perkataan mubah. Mubah tu maknanya harus, boleh. Jadi golongan-golongan ini mengharuskan melakukan apa yang ditegah dan mengharuskan meninggalkan apa yang disuruh. Khasnya bagi mereka yang telah mencapai tingkatan batin yang tinggi. Bagi orang awam, minum arak itu haram. Tapi bagi mereka yang merasa batinnya, jiwanya sudah sangat tinggi dan dekat dengan Allah, tidak ada yang diharamkan. Tidak ada yang diharamkan. Bagi anda yang masih awam, ya puasa wajiblah. Tapi bagi orang yang telah mencapai tingkat batin yang tinggi, puasa Ramadan sudah tidak wajib lagi. Ibahiyun, mengharuskan maksudnya. Jadi golongan yang mengharuskan meninggalkan suruhan atau mengharuskan melanggar larangan. Syekh Hashim Asy'ari ketika menyebut kelompok ibahiyah atau ibahiyun ini, golongan yang telah menggugurkan syariat, isqatus syariah. Syekh Hashim Asy'ari menyatakan bahawa mereka ini ahlul bid'ah dan ahlul zindiq. Dalam risalah ahli sunnah wal jamaah yang beliau tulis, beliau menyatakan demikian. Saya bacakan Arabnya. Minhum ibahiyun yaqulun innal abda idza balagha ghayatal mahabbah wa safa qalbuhu minal ghaflah واختار الإيمان على الكفر والكفران سقط عنه
al-amru wan nahyu. Maksudnya golongan-golongan ibahiyun, jadi golongan yang yang membolehkan meninggalkan suruhan, golongan yang membolehkan melanggar larangan, mereka berpendapat sesungguhnya seorang hamba itu apabila telah mencapai ghayatul mahabbah. Ghayatul mahabbah mana telah mencapai kemuncak kecintaan kepada Allah. Dah sampai tinggi sekali lah cintanya dengan Allah. Wasafa qalbuhu minal ghaflah. Dan hatinya telah terbebas daripada lalai dan leka. Artinya hatinya sentiasa ingat selalu dan tak pernah melupakan Allah walaupun sesaat. Wahtaral iman alal kufri wal kufran. Dan orang itu telah memilih keimanan atas kekufuran. Maka pada saat itu saqata anhul amru wan nahyu. Gugurlah ke atasnya melaksanakan suruhan dan meninggalkan larangan. Hebat Mereka berpendapat apabila seorang hamba itu telah mencapai kemuncak, dipanggil ghayatul mahabbah. Ghayatul mahabbah mana kemuncak kecintaan. Yang peliknya dia sendiri yang mengukurnya. Itu sendiri. Artinya macam mana ya kita nak tahu yang kita ini telah mencapai kemuncak kecintaan kita kepada Allah? Dia sendiri yang mengukurnya, dia yang merasa. Ya orang lain macam mana nak mengukurnya? Mahabbah yakni termasuk af'alul qulub, termasuk perbuatan hati yang tidak boleh diketahui melainkan oleh orang yang empunya. Bila seseorang hamba telah mencapai kemuncak kecintanya pada Allah dan hatinya telah terbebas daripada lupa, leka, lalai, dan ia memilih beriman atas kufur, maka pada saat itu gugurlah kewajipan melaksanakan suruhan dan meninggalkan larangan. Wala yudkhiluhu Allahu an-nara birtikabil kabair, kata mereka. Dan Allah tidak akan memasukkan orang seperti itu dalam neraka birtikabil kabair, walaupun dia melakukan dosa-dosa besar. Sebab dosa-dosa besar, hukum dosa besar itu hanya orang yang ahlul zahir. Anda sudah masuk golongan ahlul batiniyah, dosa itu sudah tidak ada. Sebab sudah sangat dekat dengan. Wa ba'duhum yaqul, sebagian mereka berkata annahu tasqutu anhul ibadah az-zahirah. Dia berkata bahwasanya telah gugurlah daripadanya kewajipan ibadah zahir. Wa takunu ibadatuhu at-tafakkur. Maka ibadah bagi orang yang telah mencapai maqam seperti ini at-tafakkur, berfikir. Tahsinul akhlaqil batiniyah, memperelok, memperindah, mempercantik akhlak-akhlak batin. Ibadahnya bukan lagi disibukkan dengan amalan-amalan zahir, tapi ibadahnya lebih kepada berfikir, menyucikan akhlak batin. Kata Said Muhammad dalam syarah Ihya, mereka kata hadza kufrun wa zindiqah wa dhalalah. Fahaman seperti ini adalah fahaman yang kufur, fahaman yang sesat, dan fahaman zindik, dan banyak lagi.
Para ulama ahli sunnah wal jamaah, termasuklah Asy-Syaikh Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam Abdul Hamid Al-Ghazali, Izzuddin Abdus Salam, Qadhi Iyad, Imam Al-Qushairi menjelaskan bahawa dalam keadaan apapun dan bagaimanapun, kewajipan syariat itu tidak boleh digugurkan. Ulama-ulama yang terkenal seperti Abdul Hamid Al-Ghazali, Izzuddin Abdus Salam, Qadhi Iyad, Imam Al-Qushairi, yang mereka ini bukan sekadar ahlul ibadah, tapi juga orang yang sangat tekun dalam usaha membersihkan hatinya. Beliau ni berpendapat bahawa dalam keadaan apa pun, dalam keadaan bagaimanapun, kewajipan syariat tidak boleh digugurkan. Artinya, walaupun seseorang itu mendakwa dan merasa telah mencapai kemuncak cintanya pada Allah, atau merasa sangat dekat dengan Allah sekalipun, kewajipan syariat tetap wajib dilaksanakan. Izzuddin bin Abdus Salam bahkan pernah berkata, fa idza ra'aita insanan yatiru fil hawa, apabila engkau melihat ada seorang manusia yang boleh terbang di udara, wa yamshi 'alal ma, dan ia boleh berjalan di atas air, au yukhbirul bil maghibat, atau orang itu boleh memberitahu kamu tentang perkara-perkara yang gaib. Biasanya bagaimana sikap masyarakat bila melihat orang ini? Katalah tiba-tiba di Ulu Kelang ini, Lembah Kelang, adalah seorang yang boleh terbang di udara, boleh berjalan di lautan, boleh memberitahu kepada kita perkara-perkara yang gaib. Bagaimana biasanya sikap masyarakat Islam? Mempercayai ini benda yang gaib, dia boleh tahu. Kamu nanti akan begini, kamu nanti akan begitu, apa begitu. Termasuklah di mana MH370 pun tahu. Serpiannya di mana, penumpangnya di mana. Ingat kata Izzuddin bin Abdus Salam, seorang tokoh Ahlussunnah Jamaah dan juga seorang sufi yang sunni. Beliau nyatakan, wa yukhalifu syar'a, tetapi orang yang punya kehebatan tadi, yang boleh terbang di udara, boleh berjalan di atas air, boleh memberitahu perkara-perkara gaib dengan betul, tetapi tingkah laku, perangai, perbuatannya yukhalifu syar'a, menyalahi syarak. Solat 5 waktu tak buat, puasa Ramadan tak buat, kan? Larangan dilanggarnya, namanya birtibka bil muharramat bi ghairi sabil muhallat, dengan banyak melakukan perkara-perkara yang diharamkan, au yatrukul wajibat, atau dia meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Fa'lam annahu syaitanun, yakinlah kamu bahwa dia adalah syaitan. Maknanya bukan sekadar bukan hanya sekadar bukan orang alim, manusia pun bukan begitu. Dia adalah syaitan. Nasabahullahu fitnah lil jahala, yang menjadi ujian yang akan menyesatkan manusia-manusia yang jahil.
laisa dzalika biba'idin minal asbab alladhi wasafa Allahu lid-dhalal. Orang-orang yang Allah beri sifat dengan kesesatan. So ukuran seseorang itu betul atau tidak, kan, dalam perbuatan tindakannya, perjalanan hidupnya, ibadahnya, cara beragamanya, yang jadi tanda aras kayu pengukurnya ialah sama ada yang dilakukan ini selari sesuai dengan ketentuan syariat atau tidak. Sehebat manapun seseorang, hatta kata Imam Izzuddin Abdul Salam, hingga boleh terbang di udara, berjalan di atas air sekalipun, jika ia meninggalkan syariat Allah, ima dengan sebab meninggalkan yang suruhan atau melanggar larangan, ketahuilah dia bukan manusia, tetapi dia adalah syaitan. Jadi bila syaitan, jangan dekati. Oh, dia kata dia itu waliullah lah, waliullah. Macam mana waliullah tiap malam kerja di kelab malam? Ya nampak aja di kelab malam. Dia itu sudah sampai peringkat apa? Apa? Ya memang waliullah begitu. Nampak saya dia mabuk-mabuk tiap malam, tapi hakikatnya tak percayalah, takkan waliullah ini bulan Ramadan dia tak puasa. Nampak aja dia tak puasa. Dia itu dah masuk golongan ahlul batiniyah. Mereka ni jamaah sekalian mentakwil terlalu jauh sekali puncanya. Contoh, mereka ni dipengaruhi dengan cara fahaman pemikiran yang salah terhadap ayat Al-Quran. Satu di antara yang dijadikan alasan, kisah Nabi Musa dan Khidir. Nabi Musa konon masih beramal dengan amalan syariat, sementara Nabi Khidir beramal dengan amalan yang sudah batiniah, sudah hakikat. Kan di dalam surah Al-Kahfi, Nabi Musa berguru dengan Khidir. Jalan, dan Nabi Khidir ni bila mengajar, yang maksudnya tidak di sekolah, tidak di bangku sekolah, tidak di bilik darjah. Belajar terus dalam pengalaman hidup. Numpang kapal, naik kapal, kapal berlayar, Khidir pula rusakkan kapal, kan? Dari segi zahirnya merusakkan kapal. Dari segi zahirnya itu perbuatan baik ke tak baik? Penumpang kapal mengamuk, pecahkan kapal ketika kapal sedang berlayar. Itu dari segi zahir baik ke tak baik? Tak baik, ya. Sebab itu Musa AS protes. Betul? Protes. Kalaulah masa itu kita salah seorang daripada penumpangnya, agak-agak kita sokong Musa ke sokong Khidir? Agak-agak. Kata mereka, itulah contohnya. Musa menyalahkan Khidir. Ya, menurut Musa betul dia menyalahkan itu. Tapi adakah Khidir salah karena disalahkan Musa? Juga tidak, sebab Khidir tidak melakukan perkara yang salah. Musa melihatnya itu satu keburukan, tapi Khidir melakukannya itu satu kebaikan. Kan tujuannya untuk menyelamatkan kapal, kan? Jalan lagi, jumpa budak main-main, pegang dek Khidir, pukul, mati. Adakah bunuh budak ini perbuatan yang baik? Bunuh budak baik ke tak baik? Tak baik. Agak-agak matinya anak tadi musibah ataupun rahmat Allah bagi orang tuanya. Bila ada orang tua diberitahu anaknya mati dibunuh orang, dia merasakan itu musibah ke terahmat? Musibah. Betul. Adakah Nabi Musa menyalahkan Khidir itu perbuatan yang salah?
Adakah Nabi Musa menyalahkan Khidir itu perbuatan yang salah? Atau adakah salah Musa menyalahkan Khidir? Oh. Ya. Adakah salah Musa menyalahkan Khidir? Adakah salah Musa menyalahkan Khidir? Tidak. Adakah salah Khidir membunuh si anak? Adakah salah Khidir membunuh si anak? Ingat, Khidir menjelaskan sebab itu aku tak melakukan semua ini ikut apa kehendak aku. Aku melakukan semua ini atas perintah Allah yang Maha mengetahui. Khidir, tolong pecahkan kapal tu. Hambaku itu aku nak lindungi. Kapal tu dah terancam dalam tempat bahaya. Bila kapal tu nampak cantik, habislah hambaku yang aku sayang ini akan kehilangan kapal. Pecahkan sahaja, supaya kapal itu tidak dirampas. Khidir, aku sangat sayang kepada budak ini dan juga sangat sayang pada bapanya, orang tuanya yang soleh. Budak ini, Khidir, kata Allah, bila besar, aku tahulah sebab aku yang menciptakannya. Dia akan jadi jahat. Aku mau budak ini mati masa kecil, supaya ia masuk surga dan mak bapaknya yang soleh pun masuk surga. Dan aku akan bagi pengganti anak yang lain yang lebih soleh daripada. Allah beritahu pada Khidir itu, sebab Khidir pelaku saja. Jadi adakah Khidir membunuh anak tadi perbuatan yang salah? Tidak. Adakah Musa menyalahkan Khidir itu? Adakah salah Musa menyalahkan Khidir? Sama-sama tidak kan? Ya, Musa menyalahkan bukan perbuatan yang salah. Jadi ini sebetulnya bukan masalah zahiriyah atau batiniyah. Bukan Khidir mengamalkan batiniyah, Musa mengamalkan zahiriyah. Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala hendak melindungi hambanya yang disayangi daripada musibah yang akan menimpanya. Allah ni bila dah sayang kepada seorang hambanya, jamaah sekalian, bila dah sayang kepada seorang hambanya, apapun bencana yang akan menimpanya, kan? Apapun bencana yang akan menimpanya, Allah sendiri yang akan menghalangnya, walaupun si hamba dia tak tahu yang dia akan tertimpa dengan musibah. Kan nelayan tadi tidak tahu. Nelayan tu tidak tahu bahawa hari itu sebenarnya hari naas, karena ia terdedah kepada lanun. Dia tidak tahu. Karena tidak tahu, jadi tak adalah persediaan macam mana nanti nak menyelamatkan kapalnya bila dirampas. Allah tahu. Karena Allah menyayangi hamba tadi, Allah sendirilah yang mengelakkannya. Allah tahu bahawa anak ini apa akan berlaku kepada orang tua yang soleh tadi pada masa hadapan. Maka perkara-perkara yang tak baik akan berlaku kepada hambanya, Allah elakkan. Ini bukan masalah hakikat ataupun syariat, bukan masalah batiniah atau apa? Zahiriyah. Bukan. Allah tahu. Sebab itulah Nabi Musa alaihissalam, Nabi apa yang diberitahukan oleh Allah pada Khidir, ia hanya berlaku kepada itu sahaja. Kita tak boleh kemudian sekarang belajar ilmu Khidir tadi, rasa-rasa budak ini ada tanda-tanda jadi penjahat ni. Kok aku bunuh aja. Mana ada budak itu saja yang Allah beritahu. Nampak ada kereta baru, aku pecahkan cermin dia. Sebab kalau tidak kan orang curi umpamanya. Tidak. Allah nak bagi tahu kita bahawa Allah ni bila dah sayang kepada hambanya, apapun bencana yang akan menimpanya, sebelum menimpa Allah sendiri yang menghalangnya.
Bayangkan, dah dilindungi dah. Dah dilindungi. Dan bagaimana cara Allah melindunginya? Ya, sama ada Allah sendiri menyuruh malaikatnya, atau Allah menyuruh hambanya yang dipilihnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kata golongan batiniyah itu, itulah contoh Khidir mengamalkan batiniyah. Jadi tidak perlu mengamalkan syariat. Jadi kalau kita lihat dari sudut syariat, Khidir salah sebab membunuh budak, kan? Bagi Khidir yang dah sampai peringkat tinggi, dah gugur syariat itu. Kan syariatnya berbunyi jangan membunuh. Membunuh itu larangan. Bagi orang dah seperingkat Khidir, ya membunuh dah jadi tak salah. Sebab apa? Sebab dah sampai peringkat. Tapi bagi Musa masih salah sebab Musa masih syariat. Tengok mereka meletakkan Khidir lebih tinggi daripada Musa. Sebenarnya bukan begitu memahaminya, ya. Ayat itu tak ada kena-mengena dengan syariat ataupun hakikat, tidak ada kena-mengena zahiriyah ataupun batiniyah, ataupun batiniyah. Baik. Itu secara umumnya. Secara terperincinya jemaah sekalian yang lebih terperinci lagi, bahawa mereka ini, golongan batinah ini, mempunyai fahaman-fahaman yang sangat pelik yang berkaitan dengan masalah ketuhanan, masalah kenabian, dan masalah-masalah yang lain. Sebagai contoh umpamanya, dalam masalah ketuhanan, perkara-perkara yang berkaitan dengan kepercayaan kepada Allah, mereka percaya ada dua Tuhan yang qadim, tanpa didahului oleh masa. Tuhan yang pertama mereka sebut sebagai as-sabiq, sabiq. Dan sabiq ini adalah menjadi sebab wujudnya Tuhan yang kedua, dipanggil at-tali. Dalam kepercayaan ahlul batiniyah, mereka percaya ada dua Tuhan yang qadim. Tuhan yang pertama disebut as-sabiq. Sabiq itu mana yang terdahulu. Dan as-sabiq inilah yang menjadi sebab adanya Tuhan yang kedua yang disebut at-tali. At-tali itu maknanya yang mengikuti. Yang mengikuti. Dari segi ini pun, daripada segi ketuhanan, mereka telah syirik karena mempercayai adanya dua Tuhan, bertentangan dengan la ilaha illallah. Kita tidak heran fahaman mereka tentang ketuhanan yang seperti ini sedikit sebanyak atau hampir dapat dipastikan yakni terpengaruh daripada fahaman agama Zoroastra dahulu. Kita masih ingat tentunya dalam agama-agama Majusi, mereka percaya ada Tuhan yang bernama Ahriman dan Urmus. Jadi semacam dualisme ketuhanan. Ada Tuhan gelap dan Tuhan cahaya. Ahriman itu Tuhan cahaya, Urmus itu Tuhan gelap. Tuhan yang menguasai cahaya dan Tuhan yang menguasai gelap. Ahriman dan Urmus. Itu dalam agama Zoroastra. Mungkin dalam agama Hindu pun ada Tuhan gelap, Tuhan terang, ya. Oh, Tuhan jahat, ya. Tuhan jahat, ya. Tuhan jahat. Tuhan cahaya dan Tuhan apa? Apa? Adakah? Tuhan jahaya ke? Itu yang pesta cahaya tu. Yang pesta cahaya. Tak tahu, kadang-kadang ada sikit banyak juga pengaruhnya kepada orang Islam.
Sehingga untuk menarik perhatian Tuhan, katanya, kalau inginlah Tuhan datang ke tempatnya, jadi kena menyalakan banyak lampu. Setengah orang Islam pun terpengaruh. Bila malam-malam Lailatul Qadar ke atau malam raya ke, nyalakan lampu rumahnya. Jadi biar malaikat yang diutus tidak sesat, senang nak mencari. Saya tanya, agak-agak apa tujuan orang Islam menyalakan lampu lilin yang banyak malam hari di rumahnya pada malam-malam tertentu? Agak-agak tujuan itu apa? Biar cantik. Cantik ini disuruh oleh Allah atau tidak? Disuruh. Kalau cantik disuruh Allah, kenapa menyalakan lampu yang tujuan untuk cantik hanya malam tertentu? Kenapa tidak tiap malam? Ya, apakah istimewa hari raya bukan? Kadang-kadang bukan malam raya ya. Itulah Lailatul Qadar dipercaya gini. Dan itu berkenaan lilin pula tu. Atau dengan lampu pelita. Dengan pelita. Dan lain sebagainya. Yamah telusuri fahaman seperti ini. Nantikan ianya berasal daripada luar Islam. Tidak datang daripada Islam. Daripada si ketuhanan, saya katakan mereka mempunyai dua Tuhan. Kepercayaannya. Ada Tuhan sabik dan ada Tuhan tali. Tuhan sabik, yaitu Tuhan yang terdahulu, yang tidak didahului oleh masa, yang tidak ada istilah wujud dan adam baginya. Dan Tuhan sabik inilah yang menjadi penyebab adanya Tuhan tali, Tuhan yang mengikutinya. Tuhan yang mengikutinya. At-tali. At-tali itu mana yang mengikutinya. Tentang kenabian, golongan batiniyah, mereka beretikat bahawa Nabi ini hampir sama dengan golongan-golongan filosof, falasifah. Nabi tarafnya hampir sama dengan golongan-golongan falasifah, filosof. Nabi itu tidak lagi daripada seorang yang dianugerahkan oleh As-Sabiq melalui At-Tali, tetapi satu daya suci yang tersedia apabila ia berhubung dengan an-nafsul kulliyah yang memang ada pada hubungan dengan yang juz'iyah. Artinya, ia samalah seperti orang yang bersih, dapat melihat dalam mimpinya. Orang yang hatinya bersih boleh melihat dalam mimpinya perkara-perkara yang telah dan akan berlaku. Hanya bezanya, Nabi boleh melihat pada waktu jaga, sementara orang yang bersih hatinya tidak mampu melihat pada waktu jaga. Orang yang bersih hatinya, Nabi tidak lebih daripada lebih kurang sama dengan orang yang bersih hatinya. Maksudnya begitulah. Hanya bezanya, Nabi boleh melihat sesuatu yang akan berlaku, yang telah berlaku dalam keadaan waktu jaga, sementara orang yang bersih hatinya, bila orang tu bersih hatinya, boleh melihat sesuatu yang telah berlaku atau yang berlaku semasa tidurnya. Semasa tidurnya. Mereka mengatakan setiap zaman ada imam yang maksum, yang tarafnya sama dengan Nabi. Kan sudah sejauh sesatnya ya. Golongan batiniyah berpendapat mengatakan bahawa setiap zaman waktu itu ada imam yang maksum, yang tarafnya sama dengan Nabi. Dah sesat lagi. Hanya dia tidak menerima wahyu. Tarafnya sama dengan Nabi, tapi tarafnya tak sama dengan tarafnya Nabi, tapi dia tidak terima wahyu. Imam inilah
yang boleh mentakwilkan segala yang zahir daripada ayat-ayat Al-Quran. Sebab setiap yang zahir, kata mereka, setiap syariat ada aspek zahirnya, ada aspek batinnya. Ibarat solat, ada syariatnya, itu zahirnya, ada batinnya. Ibarat haji, ada zahirnya, ada batinnya. Apa sahaja. Dan imam-imam ini dipercayai berkemampuan mentakwil dan mentafsir, menjelaskan aspek-aspek batiniah daripada setiap syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi tiap-tiap imam itu tentulah ada keistimewaan tersendiri, karena maklum mereka dari orang-orang yang terpilih. Di sini mana kepercayaan mereka kepada Nabi pun sudah terbatal. Apalagi mereka mempercayai setiap zaman ada imam yang maksum, tarafnya dengan Nabi, yang berkewajiban, yang punya kemampuan mentakwil, menjelas, mentafsir aspek batiniah daripada setiap syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi orang yang tertentu, tadi katakan, hanya perlu menjalani aspek batiniah, tidak perlu terikat dengan aspek zahiriyah. Yang dalam istilah Ahli Sunnah Jamaah, ini satu proses dipanggil isqatus syariah, menggugurkan syariat. Akhirnya ke sanalah. Bila dah menggugurkan syariat, ya apa yang ada? Tidak ada lagi benda yang boleh diharapkan daripada ini. Apakah matlamatnya? Cara ringkas saja jamaah sekalian, apakah matlamat daripada golongan atau ahlul batiniyah ini? Terdapat beberapa matlamat yang dah dicapai oleh golongan-golongan ini, ada tujuannya. Yang pertama, dan yang paling dahsyat sekali, kata Dr. Sabir Al-Tu'imah dalam kitabnya Al-Aqaid Al-Batiniyah, yang pertama yakni menghalang syariat Islam. Menghalangi syariat Islam. Maklumat sebenar pergerakan puak batiniyah, alul batiniyah, yakni menghalang syariat Islam dan menghapuskan pelaksanaannya. Ialah kalau orang tak perlu solat apabila dah sampai peringkat zikrullah. Kalau orang yang sudah sampai, dia tak perlu puasa bila sudah merasa sebagai orang yang bertakwa. Lalu apa yang ada dalam syariat? Kalau orang sudah tidak perlu meninggalkan yang haram apabila hatinya sudah merasa sangat dekat dengan Tuhannya. Jadi syariat sudah tidak lagi. Matlamatnya yakni syariat ini tidak ada. Sebab syariat hanyalah peraturan-peraturan zahiriyah yang tujuannya untuk mengatur perbuatan orang-orang yang masih peringkat zahir atau orang awam. Yang kedua, menghapuskan akidah orang Islam. Ini matlamatnya. Pengarang kitab Akidah Islamiyah berkata, tujuan mereka menanamkan fahaman bahawa Al-Quran dan Sunnah Nabi mengandungi zahir dan batin. Mereka berpendapat bahawa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah dan hadis Nabi SAW ada aspek zahir, ada aspek batin. Kemudian dan batin adalah untuk menghapuskan orang Islam daripada semua akidah mereka dan daripada nas-nas agama mereka. Karena jika betul bahawa bagi setiap yang zahir itu ada batinnya, dan yang batin itu pula merupakan yang inti sebenar, maka seorang yang telah mengetahui yang batin ini tidak lagi memerlukan yang zahirnya. Setiap ayat Quran, setiap hadis Nabi ada aspek zahir, ada aspek batin. Bagi orang yang telah mengetahui aspek batinnya, dan aspek batin itu yang paling hakiki, yang paling inti, ketika itu seseorang sudah tidak lagi memerlukan zahirnya. Sehingga apalagi akidah sudah tidak ada lagi lah. Membatalkan syariat Islam,
Tadi mula-mula mungkin menghapuskan, ini sudah membatalkan sama sekali, membatalkan syariat Islam. Dasar dakwah mereka yakni membatalkan syariat. Karena golongan Ghibariyah, iaitu golongan Majusi, yang telah membuat pelbagai takwilan berdasarkan bentuk yang sama dengan kaedah datuk nenek moyang mereka, agar yang demikian itu membawa pertikaian di dalam agama Islam. Tujuan yang ketiga, membatalkan syariat Islam. Artinya, matlamat akhirnya tidak ada satupun perintah agama yang sepatutnya, yang tidak ada satupun perintah atau larangan agama yang wajib dipatuhi. Yang wajib dipatuhi. Karena semua perintah agama atau larangan agama itu tidak sepatutnya ada. Bagi mereka yang telah mencapai tingkatan batin yang tinggi, tingkatan batin yang tinggi, sangat bahaya. Memang sangat bahaya. Di merata tempat perbuatan seperti ini sekalian, yakni wallah alam di negeri ini ada ataupun tidak seperti apa namanya golongan-golongan seperti ini. Tapi memang adalah dalam senarai ajaran-ajaran sesat, ajaran sesat kebatinan di Malaysia ini memang ada, termasuk yang disenaraikan ajaran yang sesat, yang mereka mengamalkan yakni mencintai Allah dengan sepenuh hati, menyucikan hati daripada ghaflah, mulai iman daripada kufur. Apabila kewajipan itu telah capai, maka tidak wajib melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah, termasuklah dan tidak akan dimasukkan dalam neraka walaupun melakukan dosa besar. Itu kepanjang. Hanya perlu mengamalkan 3 poin penting: mencintai Allah sepenuh hati, menyucikan hati daripada, membebaskan hati daripada sifat ghaflah itu lupa, dan yang ketiganya memilih iman daripada kufur. Bila ketiga-tiga asas ini telah dicapai, maka orang itu sudah tidak lagi wajib melaksanakan yang disuruh, meninggalkan yang ditegah, dan Allah tidak akan memasukkannya dalam neraka walaupun dia melakukan dosa-dosa besar. Cukup senang. Tidak wajib melakukan ibadah zahir, ya, tapi cukuplah hanya merenung untuk tafakur dan memperbaiki akhlak hati. Bukan akhlak luaran ya, akhlak hati maknanya jangan ada rasa mana yang baik-baiklah. Tak boleh ada rasa dengki, bukan akhlak zahir. Bukan akhlak zahir, akhlak hati. Itu yang ajaran pokok daripada ahlul batiniyah ini. Dan macam-macamlah nama dia kalau di negeri ini yang telah diisytiharkan sebagai ajaran sesat. Laporan bernama bertarikh 20 Januari 2007 menyatakan bahawa sebanyak 102 ajaran sesat telah dipenteras, dan 22 lagi masih lagi dalam pantauan oleh jabatan, oleh JAKIM. Bahkan sebelum ini pada tahun 2006 sebanyak 54 ajaran sesat telah diwartakan, dan mereka mempunyai nama yang berbeza-beza walaupun ada persamaannya. Ada yang dinamakan Nasrul Haq, ada yang dinamakan Budi Suci, ada yang dinamakan Al-Watan, Budi Sejati, ada namanya Silat Sunda Pukulan Gaib. Tak diimport dari negeri Sunda namanya. Ada Tusuk Hikmat, ada ilmu kebatinan, dan dinamakan Potong Maya, Nauluri, Kaula, Hakullah Sahadah, Wali Suci, Kalimat Sakti, ada silat pukulan jarak jauh. Macam-macam. Dia melalui pertubuhan itulah. Silat pukulan jarak jauh.
Jadi kalau nak memukul musuh apa namanya, tak perlu datang menemui musuhnya lah. Orang yang memukul, katalah kalau orang yang nak dipukul itu di apa namanya kayu hitam, boleh dipukul daripada air hitam. Sebab dipanggil silat pukulan jarak jauh. Ilmu tenaga dalam hikmah, zikir sam'anul Islam haq, asal wujud garis laksmana, al-ma'zad, Maharisi Mahis, ilmu kebatinan Abdul Manan bin Harun, tolak Harun, apa namanya, tolak hadis, ilmu mentauhidkan Allah dengan Nasrul Qahar, kumpulan Ikhwan Almas, kuasa gaib tahan diri, Muhammad Nurdin Putih, Ruslan apa ni, ajaran Wali Sembilan, Tarikat Naqsabandiyah Kadirun Yahya, Khadijah binti Ali, Ngasai, Said Muttalib bin Zaid Mu'adil, banyak. Dan banyak lagi. Dan akhirnya apa ni, pelik-pelik lah ajaran-ajaran ni di negeri ini. Tapi lagi sekali, inti dia seperti mana saya katakan tadi, yakni menghapuskan syariat Islam, menghapuskan tata cara syariat. Yang penting yakni batin, yang penting yakni hati. Dia sudah solat sebelum solat. Wow. Sudah solat sebelum solat. Bagus dia cakap sudah makan sebelum makan. Jadi kita sentiasa lebih makanan. Sudah makan sebelum makan. Tapi yang itu dia tak mengaku. Dia dah makan? Belum. Makan juga. Tanya buat makan? Dah makan? Belum. Kalau dah solat? Dah. Bila? Saya sudah solat sebelum solat. Puasa hari ni? Puasa. Kenapa tadi makan? Puasa makan? Ya, kamu. Saya lain, kamu lain. Saya lain, kamu lain. Jadi kalau puasa, tapi saya nampak awak sarapan, dan kamu nampak saya sarapan makan, tapi bahaya jam sekalian. Biasanya ni mulai dari yang sikit-sikit ya. Contoh, pernah tak jamaah melihat Nabi SAW ini contoh kecil ya. Ini mungkin sebagai bunga-bunganya lah mula-mula, yang bila kita tanpa kita sedari, sedikit-sedikit, bukan mustahil akhirnya terpengaruh. Nabi pernah bersabda, afdaluz zikri la ilaha illallah. Betul ya? Itu hadis sahih itu. Afdaluz zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama, yang paling sempurna, yang paling betul lah, yakni la ilaha illallah. Itu paling sempurna lah. Kena 4 tu. La ilaha illallah. 4 perkataan. Kemudian menurut Al-Quran itu pula, uzkur rabbaka wa la tashar bi salatika wa la tuhafid wabtaghi baina dzalika sabila. Dari segi ucapan la ilaha illallah, daripada cara mengucapkannya, Quran kata jangan terlalu kuat dan jangan terlalu perlahan. Maknanya kuat sangat pun Quran kata tak boleh, dalam hati pun tak boleh, mesti keluar suara kan. La ilaha illallah, la ilaha. Itu Quran, itu hadis. Tiba-tiba mula-mula mungkin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian dipendekkan jadi illallah, 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 illallah. Illallah masih terasa panjang, buang ilah, tinggal Allah, 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 Allah. Allah masih terasa panjang, makin khusuk, Allah buang, tinggal hu, Allahu, hu. Hu pula
patah balik. Allah. Allah. Baik dari segi kalimat itu pun dah salah kan. Sebab yang paling baik mesti la ilaha illallah. Kan? Yang kedua kadang-kadang yang dilanggar peraturan Al-Quran. Jangan terlalu kuat, tapi juga jangan hanya dalam hati. Kadang-kadang kita lihat ada orang yang suka pakai apa namanya tu? Tasbih ya. Yalah, itulah. Tasbih yang dibeli 900 rial harga dia. So dibuat daripada kayu yang sama dengan Nabi Nuh dahulu buat kapal. Kayu apa namanya? Macam tahu sangat Nabi Nuh tak beritahu dari mana dia kokokah. Saya tak percaya sama sekali. Kalau saya ditanya, dulu Nabi Nuh buat kapal tu dari kayu apa? Saya tak tahu sebab Quran tak beritahu, hadis pun tak tahu. Mandai-mandai kita kokah di mana. Macam mana boleh tahu Nabi Nuh? Itu hanya rekaan hanya. Jawab aja kalau ditanya, saya tak tahu. Sudah. Itu betul. Sepatutnya kan okeylah kalau la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kan? Ini tak, ini bukan laju ni. Pernah tengok orang pusing tasbih, bukan main laju. Kenapa laju sangat? Sedangkan sini tak ada. Kan hanya ada kan ayam lintas. Sebab nak mengejual 5,000. Tak tahulah, mungkin itu exercise jari apa semua tu. Memang bagus untuk exercise jari kan. Kasih blood circulation bagus. Mana ada wirid macam ni langsung tak ada? Tak apa? Tak ada suara. Jadi yang penting kata ini jangan sampai lupa. Jangan sampai hati ini ghaflah. Jangan sampai dalam hati ini leka, lalai kepada Allah. Saat jadi kena laju. Bahkan kalau perlu ingatan kita sebut la ilallah dalam hati ini lebih laju daripada denyutan jantung kita. Kalau jantung kita berdenyut, kada heartbeat kita katalah 1 saat, 1 minit katalah 70 hingga 80, ini kena lebih, kena 200. Ada macam tu, boleh. Apa yang dibaca? Pertama tengok bacaan, dari segi bacaan Nabi kata yang paling afdal la ilaha illa Allah. Dia dah tak sebut ini. Dari segi Qurannya pula, caranya jangan terlalu kuat, tapi juga jangan dalam. So kena bersuara lah. Ada yang setengah, yang itu mungkin budaya bukan zikir lah itu. Sini pusing tapi sampai cakap, ya semalam mana kau nak habis? Aku semalam kamu tak ada rumah, apa masalah kan? Yalah. Jangan lupa tau. Tapi sini gini. Itu orang apa tu? Ada kan macam tu. Itu bukan budaya orang Arab kah? Yang bila jalan kemana-mana mesti, walaupun sampai borak dia pusing tu dia punya. Tapi itu kebiasaan. Yalah, itu mungkin bukan zikir dah tu kan. Kalau orang Arab tu mungkin dah jadi dah biasalah. Tapi ini bukan orang Arab ni. Baru balik umrah 1 minggu. Baru pergi balik umrah 1 minggu, dah lebih daripada Arab. Cik, apa roti canai, roti telur 2 macam ni. Untuk apa ya? Dia kata, oh ni bagus, ni hati mesti sentiasa ingat, jangan sampai tu. Kalau minimum dia kata ingat la ilaha illallah, yakni sebanyak denyutan jantung kita. Kalau heartbeat kita katalah 1 minit, katalah 70 80, minimum itulah. Lebih baik kalau lebih baik, lebih banyak lebih baik. Jadi, itu yang dia tak ada suara, hanya pejam mata sambil. Itu yang sampai bergerak berpindah rendah pun tak sedar.
Sampai pindah tempat tak sedar. Sampai jalan sampai dah. Bila tak rasa sejuk, bila tak rasa dengan dah rasa masuk surga, tak sejuk, tiba-tiba sejuk. Rupanya pindah ke bilik air. Dah tak sedar rupanya. Dia ingat dah masuk surga rupanya. Bilik air. Dulu adalah. Ini kisah benar. Di sini kurang, mungkin tak ada. Ada tapi ialah pasal dipantau kan. Saya diberitahu oleh kawan saya di Indonesia. Saya dah kurang banyak tahulah apa yang berkembang di Indonesia. Tapi kawan saya setiap hubung ini. Saya ingin maklumat lah. Sudah lama saya tinggal di Indonesia, 30 tahun lebih. Ada seorang guru lah, dianggap guru lah, orang agama, Tok Guru, Pak Kiai. Dia ni pelik. Ialah orang panggil Tok Guru sebab ada pondok guru belajar agama. Tapi itulah yang saya katakan tadi. Bila Ramadan dia tak puasa. Tapi masih ramai yang menganggap ia sebagai Tok Guru. Ramadan dia tak puasa. Dan hidupnya lebih banyak di kelab malam. Tapi ramai pun yang berkata, ya itu nampaknya saja dia itu sebenarnya dia itu wali. Dia dah peringkat, itulah yang peringkat batininya tinggi. Walaupun mabuk-mabuk, walaupun minum arak dah dianggap tidak salah karena dah. Tapi bila ni sekarang sudah meninggal. Rambutnya bukan main panjang. Murid-muridnya simpan gambar-gambar dia. Sekarang sudah meninggal. Dia itulah, dan pandai ini ada pertubuhan apa ni, silat ni. Ya, dia puasa bulan Ramadan tak puasa. Lebih banyak berkeliaran di kelab-kelab malam. Minum arak. Tapi dipanggil Pak Kiai. Dan ada sekolah agama. Dia kata, itulah nampak saya bagi orang yang dah peringkat seperti itu, dah peringkat khawas. Saya tadi dia kata apa namanya, taklif syariat itu sudah gugur, sudah tidak ada lagi kewajipan, sama ada mematuhi melaksanakan yang diperintah atau meninggalkan yang ditegak. Itulah yang contoh yang, dan ini masih ada itu di Indonesia, masih ada. Saya yakin masih ada ajaran RSP itu. Sebab biasanya bila banyak fahaman-fahaman namanya berbeza, tetapi banyak persamaan dari segi amalan dan fahaman dia. Biasanya dimulakan dengan yang sangat sederhana, tak begitu nampak kesalahannya. Wiridnya diatur, kena ini terlalu laju pasal mesti sekian ribu. Bila sekian ribu, kalau baca betul-betul, tentulah memakan masa yang sangat lama. Jadi sebab itu bila banyak kata 10,000 dalam sekian ni, jadi jangan dilafazkan nanti makan masa yang lama, tidak cukup. Pusing asal laju-laju, hati mesti itu yang sampai macam ni. Sebab apa inti ajaran dia 3 tadi. Mencintai Allah sebenar-benarnya, bebaskan hati daripada sifat ghaflah. Ghaflah maknanya nah. Jangan ada apa? Lalai, leka, lupa walaupun sesaat, begitulah hati. Sentiasa ini. Walaupun ketika sedang apa buat kerja, mesti hati sentiasa ingat Allah dan memilih iman atas kufur. Bila 3 itu telah dicapai katanya, kata mereka, maka Allah Subhanahu wa taala maka gugurlah atasnya syariat, taklif syariat, dan Allah akan tetap memasukkannya dalam surga walaupun dia melakukan dosa-dosa besar. Dan ahlul batiniyah, golongan-golongan batiniyah ini termasuk golongan-golongan yang disesatkan oleh iblis. Saya tertarik dengan apa yang diberikan oleh Imam Ghazali
oleh Izzuddin Abdul Salam tadi, jika kamu melihat ada orang boleh terbang sekalipun, boleh berjalan di atas air sekalipun, boleh buat itu, boleh buat ini, macam mukjizat lah ibaratnya. Jika perangai dia, jika syariat ditinggalkan, jika taklif syar'i diabaikan, yakinlah, ketahuilah, dia itu adalah syaitan, bukan wali, bukan kekasih Allah. Manusia yang paling dicintai oleh Allah karena paling mencintai Allah adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang lebih dicintai oleh Allah melebihi daripada Rasulullah. Tidak ada manusia yang mencintai Allah melebihi daripada cintanya Rasul kepada Allah. Sungguh pun begitu, Nabi Muhammad SAW ini, orang lain tak solat pun Nabi solat. Yang lain tidur malam hari, sahabat, Nabi solat hingga kaki bengkak. Kenapa Nabi tak amalkan yang hakikat saja? Lagi pula Nabi kan pernah dah melihat surga kan, tapi Nabi solat, Nabi puasa, Nabi berperang, Nabi, oh Masya Allah. Hatta Nabi nak makan pun bagi tahu, kamu makan mesti macam ni ya, Nabi ni sini paling banyak berdoa paling. Justru Nabi lah contoh orang yang paling rajin mencontohkan kepada kita apakah amalan-amalan yang wajib dilaku oleh kita yang bagi memberikan Allah mencintai kita, bukan malah meninggalkannya. Karena merasa telah sangat dekat dengan Allah, lalu amalan masalah ditinggalkannya, bukan malah begitu. Nabi orang yang paling dekat dengan Allah, justru Nabi lah yang paling rajin mengamalkan agama. Hatta jangankan yang wajib, yang sunnah. Kan bab makan, bab minum, bab doa, bab masuk bilik air dengan kaki kiri dahulu keluar ke kanan, pakai selipar mana dahulu tangga sip. Sampai itu pun diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Masa nak menguap pun Nabi bagi tahu. Kalau bagi orang yang seperti yang kita cerita tadi, mungkin menguap dah tak penting lagi lah. Kan? Menguap, macam mana cara menguap, letak tak ada. Sebab syariat dah tak ada, solat pun tak wajib. Itulah kesesatan yang sangat jauh, Jadi hanya merasa ya, sebab saya kata tadi, macam mana dia tahu yang Allah, yang dia telah dekat dengan Allah. Kan dia hanya merasa kan. Perasaan itulah dipanggil talbisul iblis. Iblis tiupkan, sudah wahai anak Adam, kamu ni dah dekat dengan Allah. Karena kamu dah sangat dekat Allah, disayang Allah, tidak perlu buat apa yang sudah, sebab Allah dah sayang, sudah. Man dia sendiri yang perasan lah dipanggil ya. Jadi dipanggil golongan ahlul parasiyun dipanggil. Jadi ahlul batinah dipanggil ahlul ulaika humul parasiyun. Mana orang-orang itu orang-orang yang perasan. Saya kurang tahu, tapi di Malaysia sebenarnya banyak, hanya kumpulan kecil-kecil je lah. Kecil. Sebab buktinya JAKIM telah mengeluarkan berpuluh-puluh dan masih dipantau dalam pemantauan. Hanya kerana gerakan mereka ini biasanya tertutup, biar tertutup, sangat tersembunyi, masih takut-takut. Ya, tak. Sebenarnya ada di Malaysia ada. Walaupun negara sekecil ini, kalau negara sekecil ini pun berpuluh kumpulan seperti ini, ya bagaimana kalau negara besar? Dan itu tidak harus karena berselindung di sebalik itulah pertumbuhan-pertumbuhan yang boleh. Wallahu a'lam, apa fahaman ini termasuk seperti mana maha guru dukun nomor 1 tu, bomoh nomor 1 tu, tak tahu apa fahaman. Mungkin termasuk ya. Bomoh nomor 1 dipanggil ya. Mungkin fahaman. VIP. Raja bomoh. Bomoh pun ada rajanya lah. Tak tahu siapa yang melantik dia jadi raja. Dah, itu saya sampaikan. Itulah masalah dalam buku terjemahan itu tidak ada. Yang masih banyak sebenarnya yang buku Arabnya ada, tapi dalam terjemahan tidak ada. Mungkin dianggap seperti itu. Jadi itu tambahan talbis iblis terhadap masalah agama, terhadap golongan batiniyah. Ya. Matlamat yang ketiga, Murtadkan orang Islam sudah. Menghilangkan akidah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.